Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Fatimah Az-Zahra, Media Walakmain, nombor matrik 051040. Hari ini kumpulan kami, itu kumpulan 6, akan membentangkan hadis maudhu' dalam perbahasan hukum-hukum solat yang berkaitan dengan wabak corona. Perbahasan yang pertama adalah hukum disyaratkan menghadap kiblat bagi seseorang yang ingin mendirikan solat dan dia merupakan pesakit corona. Yang pertamanya, tiada khilaf di sisi ahli fuqaha meletakkan syarat sahnya solat itu iaitu dengan menghadap kiblat bagi orang yang mampu. Adapun 4 mazhab iaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali telah meletakkan bahawasanya sekiranya seseorang itu mempunyai keuzuran yang menghalangnya daripada menghadap kiblat seperti sakit ataupun orang itu diikat, maka hendaklah disolat dalam keadaannya walaupun tidak menghadap kiblat. Maka di sini adalah harus bagi pesakit corona untuk mendirikan solat tanpa menghadap kiblat sekiranya dia mempunyai keuzuran dan tidak ada seorang pun yang dapat membantunya menghadap kiblat. Perbahasan yang kedua adalah asarul marda ala kaifiyatus solah. Kesan penyakit itu ke atas cara-cara atau kaedah solat. Ahli fuqaha telah bersepakat menetapkan 6 rukun ataupun fardu bagi solat iaitu at-tahrimah, takbiratul ihram, al-qiyam berdiri bagi yang mampu, al-qiraah bacaan, ar-ruku', as-sujud dan kaedah yang terakhir adalah at-tasyahhud iaitu tahiyat. Dan mereka juga telah bersepakat menggugurkan qiyam dalam kefarduan ini dan ia merupakan satu kelebihan bagi orang yang tidak mampu ataupun orang yang mempunyai keuzuran. Fayusalli qa'idan yarka'u wa yasjud. Maka dibolehkan seseorang itu untuk salat secara duduk, rukuk dan sujud. Ia bertepatan dengan hadis yang dibawakan oleh Imran bin Husain. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Maksudnya, solatlah secara berdiri. Sekiranya kamu tidak mampu, maka solatlah secara duduk. Dan sekiranya kamu tidak mampu, solatlah secara berbaring. Ahli fuqaha telah berhujah dan membawakan banyak pendapat yang berkaitan dengan solat bagi pesakit. Antaranya, kata-kata Imam Hanafi, sekiranya seseorang itu takut bertambahnya kesakitan itu ataupun melambatkan proses penyembuhan penyakit itu, maka dibolehkan seseorang itu untuk solat setakat yang mampu. Sekiranya dia mampu untuk berdiri, maka dibolehkan untuk solat berdiri, dan sekiranya dia hanya mampu untuk duduk, maka dibolehkan solat dalam keadaan duduk. Amma idza ajizul marid anil ima' bil ra'si. Tetapi sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk membuat isyarat dengan kepala, maka gugurlah kefarduan solat itu ke atasnya. Ia bertepatan dengan 3 dalil yang dibawakan adalah, yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kedua fattaqullaha mastata'tum, yang ketiga hadis yang dibawakan sementara tadi oleh Imran bin Husain. Maka di sini dapat dikhulasahkan mazhab Hanafi menggugurkan solat bagi sesiapa yang tidak mampu untuk membuat isyarat. Adapun mazhab Maliki mengatakan sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk berdiri kerana keuzuran ataupun mempunyai musyaqqah, maka diharuskan baginya untuk solat secara duduk. Okay. Mazhab Syafi'i pula mengatakan idza ajizu anil qiyam fi salatil fard adadu ila al-qu'ud wa la yanqusu sawabuhu li'annahu ma'zur. Okay. Ia berkata sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk berdiri dalam solat fardu, maka baginya untuk duduk dan tidak terkurang sedikit pun pahalanya kerana ia termasuk golongan orang yang mempunyai keuzuran. Manakala mazhab Hambali pula sama seperti mazhab Syafi'i. Okay. Dapat dikhulasahkan daripada perbahasan ini, anna al-fuqaha muttafiquna ala anna as-salah la tasqutu 'anil muslim ma dama aqluhu sabitan. Sesungguhnya ahli fuqaha telah bersepakat
meletakkan bahawa solat ini tidak akan gugur ke atas setiap umat Islam selama mana mereka mempunyai akal. Perbahasan yang ketiga adalah hukum al-jam'u baina salawati al-maridhi corona. Hukum menghimpunkan dua solat bagi pesakit corona. Jamak dari segi bahasa adalah menghimpunkan sesuatu, manakala dari segi istilah pula menghimpunkan dua solat dalam salah satu waktu. Ahli fuqaha telah bersepakat dalam menetapkan hukum harus untuk jamak, tetapi mereka berselisih pendapat pada sebab-sebab jamak, antaranya adalah sakit. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengharuskan jamak dengan sebab sakit dan dibolehkan untuk memilih sama ada takdim dan ta'khir. Terdapat dua dalil yang menyokong hujah tersebut, iaitu yang pertama an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jam'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhri wal 'asri wal maghrib wal 'isya' bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Yang membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara solat zuhur dan asar, solat maghrib dan isyak di Madinah tanpa sebarang ketakutan dan tanpa kehujanan. Dalil yang kedua daripada Hamnah binti Jahshin yang berbunyi in qawiyat ala an tuakhiri az-zuhri wa taj'ali al-'asri taghtasilina hatta tatharin wa tusallina az-zuhri wal 'asri jami'an ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. Yang membawa maksud, jika kamu mampu untuk mengakhirkan solat zuhur dan mensegerakan solat asar, maka kamu mandi lalu melaksanakan dua solat tersebut dengan menggabungkannya. Kemudian kamu akhirkan solat maghrib dan mensegerakan solat isyak, lalu kamu mandi dan melaksanakan dua solat maghrib dan isyak dengan menggabungkannya, maka lakukanlah, kata Nabi. Maka sabit dengan hadis tersebut harus untuk menghimpunkan dua solat bagi orang yang istihadah, kerana ia dikira sebagai penyakit. Adapun Hanafi berpendapat bahawa tidak harus untuk menghimpunkan dua solat pada salah satu waktu, kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Maka dibolehkan untuk solat zuhur dan asar secara jamak di Arafah dan menjamakkan solat maghrib dan isyak di Muzdalifah. Adapun kata-kata yang paling tepat di sini adalah kata-kata jumhur yang mengharuskan untuk solat secara jamak bagi pesakit dan tidak berdosa ke atas pesakit sekiranya melakukan jamak ini ketika penyakit itu berlebihan, ia dikira sebagai masyaqqah. Okey. Dalil yang disebutkan di sini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Okey. Ahli fuqaha juga telah bersepakat untuk menegakkan kaedah al-musyaqqah tajlibut taysir, yang membawa maksud kesukaran membawa kepada kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Aisyah binti Zulkifli, nombor metrik 049506. Okey, untuk persoalan yang seterusnya ni mengenai hukum qada solat bagi sesiapa yang meninggalkan solat disebabkan dijangkiti virus corona. Pertama, kita kena faham apa yang dimaksudkan oleh qada ni. Qada di sisi ulama usul adalah perkara yang wajib dilakukan setelah terkeluar daripada waktunya yang telah ditetapkan oleh syarak. Manakala ulama fiqh mengatakan perkara yang wajib dilakukan setelah waktunya. Okey. Dari segi bahasa bermaksud sudah terlambat, waktunya yang berlalu dan tidak dilakukan. Manakala dari segi istilah adalah solat yang ditinggalkan tanpa sengaja, dapat mengikut perintahnya dan tidak dapat dihindari. Okey. Secara ringkas kita boleh katakan menggantikan solat ni adalah perkara yang perlu dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan solat walaupun waktunya telah berlalu. Okey. Seterusnya, dalam kotak putih ni dia bagi situasi. Contoh jika seseorang tu dia dijangkiti virus corona dan penyakit tersebut menghalang dia daripada melakukan solat. Seperti sebagai contoh, seseorang tu dia menggunakan alat bantuan pernafasan atau
penyakit yang dihadapi tu memang betul-betul sakit dan menyebabkan dia sukar untuk melakukan solat. Okey, jika golongan ni dia meninggalkan solat, adakah dia patut menggantikan solat tersebut atau hukum solat bagi mereka ni gugur kerana mereka ni dianggap sebagai golongan uzur. Okey, pertama kita tengok hukum asal adalah tidak harus meninggalkan solat walau macam mana sekalipun. Bahkan seseorang tu dia wajib menjaga solatnya lebih ketika waktu dia sakit berbanding waktu dia sihat. Maksudnya seseorang tu kalau dia sakit, dia perlu lebih menjaga solatnya berbanding waktu dia sihat. Okey. Jika pada waktu solat tu dia sakit, maka dia benarkan untuk memilih kadar yang dia mampu untuk menunaikan solat. Okey, dalam Islam ni telah diberi rukhsah, yakni keringanan untuk menunaikan solat jika seseorang itu sakit. Antaranya, jika seseorang tu tak mampu untuk melakukan solat seperti biasa, dia boleh pilih. Dia mengikut kemampuan dia lah. Sama ada dia boleh melakukan solat secara duduk, atau baring secara mengiring, atau baring secara melentang, atau menggunakan isyarat kelopak mata. Yang akhir sekali dia boleh menggunakan isyarat hati. Jadi dalam Islam ni dia telah beri pilihan lah mengikut kemampuan masing-masing. Macam tu. Okey. Untuk yang seterusnya ni, ayat terakhir bagi perenggan pertama adalah sekiranya seseorang tu, dia bagi contoh kat sini. Contoh kan, kita kan solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, jika seseorang tu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib ni dia memang tak sedarkan diri ataupun dia memang tidak mampu untuk menunaikan solat. Tiba-tiba pada waktu isyak tu dia sedar ataupun dia mampu untuk melakukan solat walaupun menggunakan isyarat. Antara isyarat yang telah saya sebutkan tadi lah, sama ada isyarat hati ataupun menggunakan isyarat kelopak mata. Kiranya waktu isyak tu dia mampu untuk solat. Lepas tu, tapi dia fikir macam ni. Tak apalah nak tinggalkan solat isyak ni sebab dia fikir solat-solat yang sebelum ni banyak dah dia tinggal sebab dia tak sedar kan. Jadi dia fikir untuk solat isyak ni dia akan gantikan sekali dengan solat-solat yang telah dia tinggalkan sebelum ni. Okey, jadi hukum kat sini adalah dia dikira berdosa kerana waktu tu dia mampu untuk menunaikan solat tapi dia tinggalkan. Macam tu. Jadi untuk yang seterusnya ni, perenggan kedua, jika seseorang tu betul-betul tidak mampu untuk menunaikan solat, maksudnya betul-betul sakit, maka dia dibenarkan untuk menggantikan solat pada waktu yang dia mampu, waktu yang dia sihat lah. Okey. Dan hadis yang kedua ni, dia menunjukkan dalil bagi seseorang tu perlu melakukan solat apabila dia sudah ingat. Maksudnya sudah sedar lah. Ni hadis ni merujuk kepada bagi sesiapa yang lupa untuk menunaikan solat. Manakala perenggan ketiga tu adalah hadis bagi seseorang yang jika dia tertidur dan meninggalkan solat dan dia perlu melakukan solat, perlu menggantikan solatnya. Dan di sini fuqaha bersepakat bahawa menggantikan solat bagi dua golongan ni, nasiah, terlupa dengan yang tertidur ni adalah wajib. Okey. Untuk persoalan yang kelima adalah hukum menjarakkan saf ketika solat antara jemaah kerana takut dijangkiti virus corona. Okey, untuk permasalahan ni ada khilaf, ada dua pendapat lah. Jadi pendapat yang pertama adalah dari jumhur fuqaha, yakni dari Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Okey, empat imam ni dia mengatakan bahawa merapatkan saf ketika solat adalah sunat. Manakala hadis yang mereka berpegang ni adalah dalil lah, adalah bukti bagi mereka menghukumkan merapatkan saf tu adalah sunat. Okey, manakala pendapat yang kedua ni, jamaah minal ulama yang terdiri daripada Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan Ibnu Utsaimin. Mereka ni mengatakan bahawa merapatkan saf tu adalah wajib dan mereka berpegang pada hadis ni. Okey, antara dua pendapat ni, pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama. Okey, yang bermaksud hadis ni, yang bermaksud luruskan saf kerana lurusnya saf merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Okey,
mengapa pandangan pertama ni dikira sebagai rojih? Kerana kalau kita ingat balik, merapatkan saf ni dia tidak termasuk dalam syarat-syarat sah solat ataupun rukun-rukun solat. Sebab tu dia dikira sebagai pandangan yang rojih. Okey, untuk yang ni, poin pertama ni, dia mengatakan jika sekiranya kita terima arahan daripada pusat kesihatan, Kementerian Kesihatan ataupun doktor-doktor mengatakan bahawa jemaah masjid perlu melakukan jarak antara jemaah. Jadi kita sebagai rakyat, kita perlu akul, kita perlu dengar dan kita perlu patuh pada arahan tersebut kerana dalam situasi ni mereka mahir. Macam itulah. Sebab virus corona ni, mereka kaji virus corona ni dia tidak seperti penyakit lain. Dia bukan sahaja mudah berjangkit melalui percakapan, bahkan dia mampu melekat pada pakaian selama 9 jam. Okey, sebab tu kalau kita perasan sekarang ni, kebanyakan masjid tidak menggunakan tikar ataupun tidak menggunakan kapet yang ada yang bentuk soft tu kan. Sebab virus corona ni mampu melekat pada kain selama 9 jam. Okey. Jadi apa hukum solat tersebut? Maksudnya adakah solat tu sah ataupun jemaah tu dikira pahala berjemaah tu dapat ke tak? Okey, dalam situasi macam ni solat ni adalah sah dan hukum berjemaah dikira dapat. Maksudnya pahala berjemaah tu dapat sebab kita dikirakan waktu ni kira darurat lah, mengikut apa yang saya faham dan apa yang saya dengar daripada ustaz-ustaz ajar macam tu. Contoh, sekiranya satu daerah tu tidak berlaku wabak pun dan tidak ada pun arahan untuk menjarakkan saf, tapi dia pergi solat dekat masjid tu, dia menjarakkan saf, maka hukum dia solat tu sah, tapi pahala berjemaah tu tak dapat sebab dalam situasi tersebut tiada wabak dan tiada arahan untuk menjarakkan saf. Okey. Dan yang perenggan bawah ni dia nak cakap benda yang sama, yakni benda ni dia tak termasuk dalam syarat-syarat sah solat ataupun rukun solat. Jadi ini adalah perkara yang sunat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya menjemput rakan saya untuk pembentangannya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nursa Salina binti Jalaluddin Nasaiti. Nombor metrik 04942. Seterusnya poin yang ke-6, iaitu hukum menangguhkan mendirikan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid bagi kaum lelaki dalam keadaan takut akan penyebaran wabak corona. Okey, pertamanya sebelum saya mengulas lebih lanjut berkaitan dengan poin yang ke-6 ini, sebagaimana kita ketahui bahawa hukum solat Jumaat bagi seorang lelaki adalah fardu ain menurut keempat-empat mazhab fiqh, dan manakala solat berjemaah di masjid pula merupakan satu kewajipan bagi seorang lelaki menurut keempat-empat mazhab tersebut. Okey, jadi timbul isu di sini bagaimana sekiranya terdapat penyakit ataupun wabak sebagaimana yang berlaku sekarang ini, adakah terdapat kelonggaran ataupun rukhsah bagi meninggalkan solat Jumaat dan solat jemaah berjemaah disebabkan oleh keuzuran kerana wabak tersebut. Okey, berikut merupakan nas-nas syarak dan qawaid ataupun kaedah-kaedah serta maqasid-maqasid yang disepakati untuk pada pandangan memberi keringanan ataupun rukhsah dalam meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah disebabkan oleh keuzuran. Okey, yang pertama nas syarak berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Okey, berdasarkan ayat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Yang bermaksud, ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okay, berdasarkan ayat ini, nak beritahu kepada kita bahawa Allah tidak menjadikan agama Islam ini satu agama yang menyusahkan, yang menyukarkan umatnya. Bahkan melalui agama Islam sendiri telah datangnya syarat-syarat yang memudahkan urusan kehidupan seharian umat Islam. Okay, sebagai contoh, saya bagi solat jamak dan qasar. Okay. Asalnya, kalau kita lihat solat Zuhur dan Asar, kita boleh lakukan kalau tanpa kita bermusafir ataupun tanpa sebarang keuzuran, kita boleh lakukan secara tamam, iaitu secara sempurna 4 rakaat. Namun,
telah datang syarat yang meringankan, memberi rukhsah kepada orang yang bermusafir ataupun orang yang keuzuran untuk melakukan solat jamak dan qasar. Kat sini agama datang bukanlah tujuan untuk menyukarkan, bahkan memudahkan lagi kehidupan umat Islam. Syarat seterusnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Wa ma umirtu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahih mereka lah. Okay, hadis ini bermaksud setiap apa yang diperintahkan kepada kamu maka lakukanlah atau ambillah sekadar kemampuan kamu. Okay, maksud fa'tu minhu mastata'tum ini ialah iaitu faf'alu minhu ma qadartum alaih. Lakukanlah sekadar yang kamu mampu ke atas perkara tersebut. Seterusnya, i'tibaran liwujub ta'ah wali amri muslimin. Okay, kewajipan mentaati pemerintah orang-orang Islam. Perkara ini berdasarkan ayat 59 surah An-Nisa yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu perintah Allah, taatilah kamu perintah Rasul dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Ini pemimpin orang yang beriman. Kalau kita lihat daripada ayat ini, menunjukkan bahawa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mentaati arahan pemerintah. Sebab pemerintah ini merupakan wakil kepada manusia. Wakil kepada manusia ini terdiri daripada pemimpin, hakim-hakim dan mufti-mufti. Jadi tidak dapat tidak, setiap manusia perlu mentaati arahan mereka dari segi agama dan dari segi keduniaan. Kecuali dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Dalam perkara-perkara tersebut tak perlu kita taatlah kepada pemerintah. Jadi berdasarkan ayat di sini dapat kita simpulkan bahawa kewajipan mentaati pemerintah ini termasuk juga dalam perkara-perkara seperti arahan yang berkaitan dengan kesihatan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan kesihatan. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang pada musim-musim wabak ini terdapat banyak arahan-arahan pemerintah, sebagai contoh jaga jarak dan sebagainya. So sepatutnya kita sebagai rakyat dan sebagai umat Islam sepatutnya mentaatilah arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Seterusnya yang keempat adalah kaedah syarak dalam tindakan pemerintah terhadap rakyat yang dipertanggungjawabkan ke atasnya untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Okay, maksudnya kat sini poin ni dia nak beritahu tentang yang pertama, Islam mengangkat ataupun syariat Islam mengangkat kuasa yang memberikan kuasa kepada pemerintah untuk membuat tindakan dan peraturan terhadap rakyat yang dipertanggungjawabkan di bawahnya, dan wajib ataupun wajib ke atas rakyat tersebut untuk mematuhi segala peraturan dan tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan wajib juga secara syarak tak boleh untuk rakyat menentang arahan ataupun tindakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Secara syarak ni syarak tidak membenarkan. Maksudnya dekat sini syarak tidak membenarkan rakyat untuk membantah segala apa tindakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelakkan penyebaran wabak tersebut. Seterusnya yang kelima, kaedah syarak menghilangkan keburukan lebih diutamakan daripada melakukan ataupun membuat sesuatu yang kebaikan ataupun yang bermanfaat. Okay, di sini dinyatakan bahawa seandainya bertembung antara maslahah, iaitu kebaikan, dengan mafsadah, iaitu keburukan, maka tak dapat tidak dia tak boleh nak lakukan kebaikan itu kecuali dengan menghilangkan dahulu keburukan tersebut. Dan keburukan tak dapat dihilangkan kecuali dengan meninggalkan kemaslahatan tersebut, meninggalkan kebaikan tersebut. Jadi seandainya bertembung antara mafsadah, iaitu keburukan, dengan maslahah, iaitu kebaikan, maka yang pertama hendaklah kita hilangkan dahulu mafsadah tersebut. Dan mafsadah tersebut tidak akan dapat dihilangkan kecuali dengan cara meninggalkan maslahah tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, dan kalau kita lihat di sini, sesungguhnya mafsadah itu, yakni keburukan itu lebih besar daripada maslahah, yakni kebaikan, dan kita hendaklah menghilangkan dahulu mafsadah sebelum kita melakukan kebaikan. Berdasarkan ayat ini, niat cerita tentang arak ini ada yang mengatakan ada kebaikan, ada yang mengatakan ada keburukan. Tetapi mafsadah, yakni keburukan itu lebih utama, lebih banyak berbanding daripada kebaikan. Maka salah satu cara jalan dia adalah kita meninggalkan kebaikan tersebut demi menghilangkan keburukan yang ada. Okay, jadi berdasarkan kaedah kat sini, berdasarkan kaedah syarak ini,
seandainya bertembung antara keburukan dan kebaikan. Contoh dalam situasi kita, kebaikannya adalah wajib seorang lelaki ni pergi solat Jumaat ataupun solat berjemaah di masjid. Tetapi terdapat mafsadah, yakni seandainya jika dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat ataupun solat Jumaat tersebut, maka berpotensi untuk tersebarnya wabak corona ini. Maka adalah lebih baik dia meninggalkan maslahah tersebut untuk menghilangkan mafsadah. Jadi dia meninggalkan untuk pergi ke masjid, menunaikan solat Jumaat dan solat berjemaah tersebut demi menghilangkan mafsadah, yakni mengelakkan penyebaran wabak corona tersebut. Seterusnya, ijma' ulama. Ijma' ulama berkaitan dengan ad-dararu yazalu, yakni mengangkat kemudaratan pergilah diangkat, iaitu wajib untuk mengangkat kemudaratan. Dan maksudnya kat sini nak kata tak boleh, maksudnya tak boleh untuk kita menjangkiti, memudaratkan orang lain secara mutlak. Maka perlulah dihilangkan kemudaratan ini sebelum ianya tersebar. Okay, berdasarkan kaedah ini, berdasarkan kaedah ijma' ulama ini, maka hukumnya adalah wajib untuk kita menjauhi tempat-tempat yang tersebarnya wabak, dan wajib kita untuk menjaga jiwa-jiwa ataupun menjaga nyawa-nyawa orang lain daripada terancam, yakni daripada dijangkitilah. Dan wajib juga ke atas kita untuk menjaga kesihatan badan kita daripada kemudaratan. Dan bagi situasi masjid pada zaman penyebaran tersebarnya wabak corona ini, maka orang-orang yang solat, yakni ahli jemaah solat tersebut, perlulah menjaga diri di antara satu sama lain supaya tidak memudaratkan orang lain. Dan wajib juga untuk mengangkat kemudaratan dengan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid dalam keadaan ataupun dalam situasi penularan wabak tersebut. Yang terakhir adalah kias. Kias ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, berkaitan dengan wahai manusia, makanlah kamu setiap apa yang ada di bumi ini kecuali dua tumbuhan yang tidak kamu dapati padanya kecuali bau yang kurang enak, iaitu bawang putih dan bawang merah. Sesungguhnya aku, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab, telah melihat Rasulullah SAW jika terdapat bau tersebut pada seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid, lalu baginda menyuruh lelaki tersebut untuk keluar dan pulang. Maka siapa yang memakan keduanya tersebut hendaklah dibiarkan ianya masak. Dan daripada hadis ini dapat kita keluarkan hukum bahawa mengeluarkan seseorang daripada masjid disebabkan dia mengganggu jemaah lain, jadi mengganggu orang-orang lain yang sedang solat dengan bau yang kurang enak, bau yang tidak senang, adalah diharuskan. Jadi dikiaskan di sini bahawa setiap perkara yang menyakiti ataupun mengganggu kejiranan, yakni jemaah-jemaah ahli-ahli masjid di dalam masjid, ataupun sama ada perkara tersebut adalah daripada bau yang busuk, bau yang kurang enak, ataupun daripada seseorang yang mempunyai penyakit kusta dan sebagainya, maka hendaklah dia keluar daripada masjid. Jadi harus untuk dikeluarkan daripada masjid. Jadi daripada sini kita ambil illah tentang kewujudan penyakit ini. Jadi maksudnya daripada sini kita boleh gunakan illah bau tersebut dengan penyakit yang menular, penyakit yang berjangkit. Okay, jadi jika seseorang yang mempunyai penyakit berjangkit itu datang ke masjid, kita boleh tidak membenarkan dia untuk masuk ke dalam masjid, disebabkan untuk mengelakkan daripada dia mengganggu jemaah-jemaah masjid yang lain. Dan setelah dia sembuh ataupun dah baik daripada penyakitnya, maka dia dibolehkan untuk datang semula ke masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazin Auji binti Nur Yusri, nombor metrik 049543. InsyaAllah saya akan sambung pada perbahasan yang ketujuh, iaitu hukum solat dengan memakai sarung tangan dan juga penutup muka. فإذا لبس المصلي رجلا كان أو امرأة القفازين المصنوعين من نسيج أو جلد أو مواد أخرى كالبلاستيك في وقتنا الحاضر أو الكمامة. Sekiranya orang yang solat itu sama ada lelaki atau perempuan memakai sarung tangan yang diperbuat daripada kain, kulit ataupun bahan lain seperti plastik, atau dia memakai penutup muka,
la yahmi bihima yadayhi wa wajhihi min al-isabah bi virus corona, untuk melindungi tangan dan wajahnya daripada jangkitan coronavirus. Sawa'an kana tabiban aw mumarasan tabiyan aw murafaqan limarid aw maridan bil virus yakhsha isabatu ghairihi, sama ada dia seorang doktor atau pengamal perubatan atau penjaga pesakit atau pesakit yang terkena virus dan takut akan menjangkiti orang lain. Fahal yu'tharu labasaha ala sahhatu salatihi, maka persoalan di sini, adakah memakai sarung tangan atau penutup muka ini akan mempengaruhi sahnya solat? Naqul innahu la haraj fi dhalik لأن جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وجمعا من علماء السلف ذهبوا إلى عدم وجوب كشف أعضاء السجود الجبهة واليدين والقدمين في السجود. Okay, pendapat ulama mengatakan tidak ada salah dengan itu kerana jumhur fuqaha iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali serta golongan ulama salaf berpendapat bahawa tidak wajib untuk mendedahkan bahagian anggota sujud iaitu dahi, tangan dan juga kaki ke tempat sujud. ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه ويده وقور عمامته وغير ذلك. Okay, tidak wajib bersentuhan secara langsung anggota sujud ini ketika solat. Makna kata, contoh kalau bahagian tangan bersentuhan terus pada tempat sujud tanpa lapik. Okay, dalilnya hadis Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, ketika kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu cuaca yang sangat panas, fa idza lam yastati' ahadana an yumkinu jibhatuhu min al-ard, dan ada salah seorang daripada kami tidak mampu meletakkan dahi dia ke atas tanah, yabsutu thawbahu fayasjudu alaihi, maka dia menebarkan pakaiannya ke atas tanah lalu bersujud ke atasnya. Maksudnya kat sini, hadis ini menjadi dalil untuk situasi kita sekarang yang mana jika seseorang itu perlu memakai sarung tangan atau penutup muka ketika solat untuk mengelakkan diri dia daripada dijangkiti coronavirus, maka diharuskan. Perbahasan yang ke-8, Hukumu iqamatus salatul Aid bil buyut, hukum mendirikan solat hari raya di rumah. مما سبق علمنا حكم تعطيل الصلوات التي تقام جماعة في المساجد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ومن ذلك صلاة العيد. Okey, seperti yang kita pelajari sebelum ini mengenai hukum menangguhkan solat yang diadakan secara berjemaah di masjid disebabkan kemunculan wabak coronavirus. Jadi isu ini pun termasuk juga bagi solat hari raya. Fahal yushra'u iqamatuha fil buyut furada aw jama'at. Jadi adakah dibolehkan mendirikan solat hari raya ni di rumah secara berseorangan atau berjemaah? Al-mas'alatu tubna ala mas'alatu hukmu qada'u salatul Aid ala man fatathu jama'atu ma'al imam bil masjid. Okey, isu yang timbul ni yakni hukum mendirikan solat hari raya di rumah sama seperti isu hukum mengqada'kan solat hari raya bagi mereka yang terlepas berjemaah bersama imam di masjid. Haitsu ikhtilaf al-fuqaha fiha ala qawlain. Adapun para ulama berbeza pendapat mengenai isu ini dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama, annahu yashra'u qada'u salatul Aid bal yastahibbu wa huwa ma dhahaba ilaihi jumhur al-fuqaha min al-malikiyah wasy-syafi'iyah wal hanabilah. Okey, pandangan yang pertama, boleh qada' solat hari raya, bahkan disunatkan, dan inilah pendapat jumhur ahli fiqh iaitu Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Wal aslu fi dhalik qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalilnya yang asal ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ataitumus salati famshu wa alaikumus sakinatu wal waqar." Apabila kamu mendatangi solat, hendaklah kamu mendatangi dalam keadaan tenang dan khusyuk. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu sempat dengan imam maka solatlah dengan imam. Wa ma fatikum faatimmu, dan apa yang kamu terlepas dengan imam maka sempurnakanlah yang terlepas tu. Dan ini hadis daripada riwayat Bukhari. Dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, annahu kana idza fatathu salatul Aid ma'al imam bil Basrah jam'u ahluhu wa mawalihi. Apabila dia terlepas solat hari raya bersama imam di Basrah, dia menghimpunkan ahli keluarga dan hamba-hambanya. Thumma qama Abdullah bin Abi Utbah maulahu fayusalli bihim rak'ataini
yakbiru fihima. Kemudian Abdullah bin Abi Utbah bangun, lalu dia solat bersama mereka 2 rakaat dan bertakbir dalam kedua-dua rakaat itu. Pandangan yang kedua, la tuqda salatul 'id in fatat ma'al imam wa huwa qaulul Hanafiyyah wa Ibnu Taimiyah. Okey, pandangan kedua ini tidak perlu qada solat hari raya jika terlepas berjemaah bersama imam, dan ini pendapat mazhab Hanafi dan juga Ibnu Taimiyah. Farrajih wallahu a'lam jawazul qada bil bayt liman fatathu salatul 'id sawa'an kana munfaridan aw jama'ah liquwwati adillatu al-jumhur. Okey, yang paling rajih harus mengqada'kan solat di rumah bagi orang yang terlepas solat hari raya, sama ada secara berseorangan ataupun berjemaah. Pendapat ini kuat dan disepakati oleh semua jumhur ulama. فبقي أن نعرف إذا تعذرت إقامة صلاة العيد لمانع كما في هذه الأيام بسبب جائحة فيروس كورونا. Kesimpulan pada persoalan tadi, kita sedia maklum bahawa ada keuzuran untuk mendirikan solat hari raya kerana ada penghalang seperti keadaan sekarang pada hari ini disebabkan penularan wabak coronavirus. ونتيجة لإجراءات التباعد الجسدي التي فرضتها الدولة sebagai langkah penjagaan jarak fizikal yang ditetapkan oleh negara limana'a tafshi al-waba' wa intiqalahu bainal afrad, untuk menghalang wabak ini berpindah ataupun menjangkiti antara satu sama lain. Fahal tusalla bil buyut, maka adakah dibolehkan untuk solat hari raya di rumah? نقول يجوز أن تصلى في البيوت لأن صلاة العيد في الحالنا الآن لم تصلى أصلا فلم يحصلوا أداء الفرض. Okay, ulama mengatakan harus solat hari raya di rumah kerana solat hari raya pada keadaan sekarang bukan solat seperti kebiasaan ataupun pada keadaan asal dan bukan satu kefarduan. Fatuqasu salatul 'id fi hadhihi al-hal ala hal min man fatathu. Maka dikiaskan solat hari raya di rumah ini sama keadaan dengan orang yang terlepas berjemaah dengan imam. Wa huwa qaulul jumhur ada al-Hanafiyyah wa qaul kathir min al-fuqaha al-mu'asirin, dan pandangan ini adalah pendapat jumhur kecuali bagi mazhab Hanafi dan disepakati oleh kebanyakan ahli fiqh kontemporari. Seterusnya perbahasan yang ke-9, kaifiyatu salatul 'id bil buyut, cara solat hari raya di rumah. Sifat salatul 'aidin, sifat solat hari raya ialah yang pertama rakaatani, 2 rakaat, yang kedua yakbiru fil awla takbiratul ihram, takbir yang pertama takbiratul ihram, dan seterusnya thumma yakbiru ba'daha 6 takbirat aw 7 takbirat, dan seterusnya disusuli dengan takbir 7 kali. Dalilnya ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud at-takbiru fil fitri wal adha al-ula 7 takbirat wa fil thaniya 5 takbirat. Takbir untuk rakaat yang pertama dalam solat Aidil Fitri dan Aidil Adha sebanyak 7 kali dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Dan ini adalah riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. واختلفوا القائلون بجواز أدائها بالبيوت في الصفة التي تصلي بها على 3 أقوال. Ada perbezaan pendapat mengenai keharusan solat hari raya di rumah dari segi sifat atau kaedah solatnya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tusalli ala sifatuha, ay yusalliha rak'ataini wa yukabbiru at-takbirat az-zawaid wa yajharu fiha bil qira'ah wa la yakhtub wa tusalla furada wa jama'ah. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة. Okay, pendapat yang pertama, perlu solat seperti mana sifatnya, iaitu solat dengan 2 rakaat, takbir 7 kali dan 5 kali, memperkuatkan bacaan surah ketika solat, tidak ada khutbah dan solat secara seorang ataupun berjemaah. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha dari mazhab Maliki, Syafi'i dan sah di sisi Hanbali. Dalilnya فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وبنيه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. Dalilnya sama seperti perbahasan yang ke-8, iaitu perbuatan Anas radhiyallahu anhu ketika mana dia terlepas solat hari raya, dia mengumpulkan ahli keluarganya, kemudian Abdullah bin Abi Utbah bangun, lalu dia solat bersama mereka sebanyak 2 rakaat dan bertakbir antara 2 rakaat itu seperti mana solat ahli Mesir dan takbir mereka. Wa aidan li'annahu qada'u salah
fakana ala sifatuha kasairis salawat. Dan begitu juga cara dengan mengqadakkan solat hari raya, iaitu dengan mengikut seperti mana sifatnya solat hari raya tersebut. Yang kedua, annaha tusalla fil buyut arba'un raka'atin bila khutbah wala takbirat zawaid wa huwa qaul 'inda al-hanabil. Jika dia solat di rumah, solat dengan 4 rakaat tanpa khutbah dan tanpa takbir 7 kali dan 5 kali. Ini pendapat di sisi Hanbali. Dalil dia qaul Ibnu Mas'ud, man fatathu as-salah ma'al imam yaumul 'aid falyusalli arba'an. Okay, maksud dia barang siapa yang terlepas solat bersama imam pada hari raya, maka solatlah sebanyak 4 rakaat. Annahu mukhayyarun baina raka'ataini wa arba'un wa huwa qawlu thalithun 'inda al-hanabil. Boleh pilih sama ada solat hari raya 2 rakaat atau 4 rakaat, dan pandangan ini di sisi Hanbali. Wal qawlu rajih fi al-mas'alatu huwa al-awwal li sihhatu adillatu. Pandangan paling rajih bagi isu ini ialah pandangan pertama kerana kekuatan hujahnya. Wali anna al-qawlu al-qailu bi annaha tusalli arba'an buni ala annaha fatathu wa lam tusalli fi waqtiha. Adapun pandangan yang mengatakan yang perlu solat 4 rakaat disebabkan terlepas berjemaah dengan imam dan tidak solat pada waktunya, fatuqadha fi waqti solati zuhri arba'an, maka dia perlu qada solat hari raya 4 rakaat pada waktu solat zuhur. Wa hadha la yaqa'u. Ini tidak berlaku pada orang yang solat hari raya di rumah, li'annaha fa'alat fi waqtiha, kerana dia lakukan solat hari raya tu tepat pada waktunya. Wa kana al-mani'u min fa'aliha bil masajid huwa fardu ijra'at at-taba'ud al-jasadi alladhi yahuddu min intishar al-marad. Dan ada penghalang untuk dia lakukan solat hari raya di masjid atas keperluan menjaga penjarakan fizikal daripada tersebar penyakit berjangkit, yakni coronavirus. Walaysa tahawunan au istikhafafan au inkaran li hadhihi al-fariidah wallahu a'lam. Dia tidak solat hari raya bukan kerana dia suka-suka atau dia ambil mudah ataupun kerana dia ingkar atas kefarduan ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.